Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita nak belajar tajuk ruang. Lukis dan kenali bentuk-bentuk poligon. Okey, cuba tengok soalan nombor 1, bahagian yang pertama. Segitiga. Okey, tengok dia sebut apa. Lihat, objek-objek di sekeliling kita ada pelbagai bentuk permukaan segitiga. Apa contoh-contoh segitiga yang dia ada kat sini? Ni dia ada gambar apa ni? Bentuk apa? Bentuk seperti piramid makanan. Ni pun kita ada bentuk apa ni? Segitiga. Kotak berbentuk segitiga. Juga kita ada permainan. Permainan berbentuk segitiga. Cuba kita baca lagi. Sambung baca. Segitiga ialah poligon yang ada 3 sisi, 3 bucu dan 3 sudut. Okey, apa maksud sisi? Okey, ni cikgu lukis gambar segitiga. Segitiga ada 3 sisi, bermaksud ini ada 3 sisi dia. 1, 2, 3. Kan? Ada 3 sisi dia. 3 bucu. Apa maksud 3 bucu? Okey, ini kita sebut bucu. Macam bucu meja. Kan mak kamu selalu kata, Aiman, hati-hati tu, jangan lari. Nanti kena bucu meja. Bucu meja ni kawasan yang ujung yang tajam ni. Ini 1, 2, 3. Ada 3 bucu. 3 sudut. Apa maksud sudut? Okey, ni belah dalam dia. Belah dalam tu kita panggil sudut. 1, 2, 3. Okey, cikgu lukis semula ya. 1 ni kita sebut sudut. 1, 2, 3. Ada 3 sudut. Okey, sekarang cuba kamu tengok cara dia melukis segitiga. Okey, tengok yang A tu arahan dia. Dia bagi langkah-langkah dia. Tandakan titik P. Tandakan titik P. Okey, ni titik P nya. Okey, ni. Ukur 8 unit ke kanan dan tandakan titik Q. Okey, ni titik Q. 8 unit ke kanan tu maksudnya apa? Maksudnya dia bergerak ke kanan 8 kali. Okey, kita gerak sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab tu dia kata 8 unit ke kanan. Dah bergerak 8 unit ke kanan, kita tandakan dengan Q. Okey, ni dia dah siap tanda dah. Q. Okey, tengok yang B pula. Okey, selepas kita dah tanda titik P dan titik Q, tandakan titik tengah di antara titik P dengan Q. Lukis garis serenjan dari titik tengah PQ. Okey, ni tadi daripada P sampai Q. P sampai Q ada 8, dia bergerak 8 unit. Jadi kalau dia kata tandakan titik tengah. Kalau tengah tu maksudnya separuh lah yang berada di tengah-tengah dia. Titik tengah di antara P dengan Q. Okey, ni P, ini Q. Okey, kalau sini P sampai Q ada 8 unit. Dia perlu bergerak. Kalau tengah-tengah maksudnya 4 lah. 1, 2, 3, 4. Ni tengah-tengah dia. Kalau saya cuba bilang belah sini pula. Belah sini pun mesti ada 4. 1, 2, 3, 4. Ni titik tengah dia. Jadi titik tengah, dia suruh kamu lukiskan garis serenjang. Serenjang ialah garis yang membahagi 2. Okey, ni garisan ni. Okey, pada titik tengah ni titik dia. Jadi kita lukis garis serenjang. Okey, dia kata ukur 8 unit dari P. Okey, ni P. Kita nak ukur di sini P dan dari Q. Dari sini pun dia nak 8 unit. Okey, sekarang kita nak bergerak. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia kata tandakan titik persilangan R, titik persilangan sebagai R. Di sini pun sama, kita kira 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia bersilang di sini. Jadi sebab tu ditandakan R. Okey, yang bersilang ni tandakan R. Dia kata sambung titik-titik. Jadi nak sambung senang je. Ambil pembaris, kamu gariskan. Sambung titik-titik. P pergi kepada Q. Q pergi kepada R. R pergi kepada P. Okey, tengok yang seterusnya. Langkah seterusnya. Langkah D. Letakkan
titik tengah protraktor pada titik P. Okey, protraktor tu apa? Protraktor ialah sejenis pembaris berbentuk hemisfera, berbentuk separuh bulatan. Macam ni. Bentuk dia macam ni. Inilah dia. Ni protraktor. Okey, dia kata ukur sudut P dan labelkan nilai sudut P. Ulangi untuk titik Q dan R. Dia suruh kamu ukur sudut ni, ukur sudut ni dan ukur sudut ni. Okay, cara nak ukur protraktor ialah, kalau kamu tengok protraktor tu, dia akan ada satu garisan lagi sini. Kemudian di sini dia ada titik ataupun ada yang bersilang ada ataupun dia titik. Jadi, sini ada garisan, ada sengatan lah. Okay, jadi titik ni kamu letak pada titik P. Sini letak pada titik P. Kemudian, kamu nak kira daripada mana? Sama ada daripada sini ke daripada sini? Takkan dia kira daripada sini kan? Kalau kamu kira daripada sini, kamu akan kira sudut di luar. Kita bukan nak sudut di luar. Kita nak sudut segitiga. Ni segitiga. Kita nak sudut di dalam. Jadi, mestilah kira daripada sini. Sini kira sampai sini. Okey, berapa nilai dia? Kamu akan nampak situ adalah 60. Kalau kamu kira belah sini pun sama, dapat 60 dan belah sini pun 60. Sekiranya kamu tambah semuanya, ketiga-tiga sudut, 60 tambah 60 tambah 60, kamu akan dapat semuanya ada 180 darjah. Jadi, kita tahu sudut segitiga mempunyai 180 darjah sudutnya. Okey, mengapa? Tengok soalan ni dia tanya. Mengapa nilai setiap sudut itu sama? Pastilah sama kerana nilai panjang sisinya semuanya adalah sama. Belah sini ada 8. Belah sini pun 8 unit. Belah sini pun 8 unit. Sebab itulah nilai setiap sudut itu sama. Tengok contoh C pula. Contoh C, dia buat bentuk segitiga, lain pula bentuk dia. Sama juga, dia garis. Dia buatlah bentuk yang dia nak, segitiga macam mana pun. Kemudian bila dia ambil protraktor ni, pembaris yang bentuk separuh bulatan ni, dia letak pada sudut, dia kira sudut. Dia dapat semua sudut ni adalah berbeza. Ini berapa ni? 42. Ni 100. Ni tak nampak sangat. Tapi bila kamu tambah balik semuanya, tetap jawapannya kamu akan dapat 180 darjah. Okey, contohnya macam ni lah. Tengok dia kata, jumlahkan nilai sudut setiap segitiga ini. Bandingkan. Okey, yang ni 70 darjah, 70 darjah, 40 darjah. Kita semak ya. Betul tak 180 darjah semuanya? 70 tambah 40. 70 darjah tambah 70 darjah tambah 70 darjah tambah 40 darjah. Jadi semuanya ada 7 tambah 7, 14. 14 tambah 4, dapat 18. Dia dapat 180 darjah. Ya, betul. Okey, sekarang tengok yang ni pula. 33 tambah 57 tambah 90. 33 darjah tambah 57 darjah tambah 90 darjah. Darjah letak balik. 7 tambah 3, 10. 9, 10. 5 tambah 3, 18. Jadi dapat 180 darjah juga. Jadi betul. Jadi lain kali kalau kamu nampak bentuk segitiga, kalau dia suruh kamu cari nilai add sudut yang tak tahu tu, jadi kamu tahulah. Caranya ialah 180 darjah, tolaklah sudut yang diberi. Jadi dapatlah sudut yang tak tahu. Okey. Sekarang tengok muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya iaitu muka surat 135. Okay, 135 dia nak ajar kamu cara membuat segi empat. Segi empat dia banyak jenis. Ada segi empat sama, ada segi empat tepat. Macam-macam ada kan. Okey, cuba tengok yang pertama tu. Tandakan 4 titik. Kita dah tanda 4 titik. 1, 2, 3, 4. Okay, kemudian tengok yang bawah. Dan yang bawah, apabila disambungkan titik ni, dia akan membentuk segi empat. Segi empat apa ni? Segi empat sama. Kenapa nama dia segi empat sama? Kerana setiap sisinya sama nilai. Kalau tak percaya, kalau kamu tak percaya, bilang.
1, 2, 3, 4. Ni ada 4 unit. Sini 1, 2, 3, 4. Sini pun ada 4 unit. 1, 2, 3, 4. Ni pun ada 4 unit. Dan atas 1, 2, 3, 4. Ada 4 unit. Jadi sebab tu namanya segi 4 segi 4 sama. Okey, bila segi 4 sama biasanya dia akan tanda macam ni. Akan tanda. Contoh dia ada satu garisan ni. Satu garisan, satu garisan, satu garisan, satu garisan. Bermaksud setiap sisi tu sama panjang. Okey, sekarang tengok yang sebelah pula. Yang sebelah punya. Yang sebelah punya pun sama. Dia letak di sini pula. Dia punya titik. Ni titik, ni titik, ni titik, ni titik. Dia nak buat segi 4. Jadi, bila sambungkan titik ni dengan garis lurus, dia akan membentuk juga segi 4. Tetapi bukanlah segi 4 sama. Dia bentuk macam apa ni? Layang-layang kan? Okey, sekarang cuba kamu tengok. Okey, cuba kamu ambil protractor. Kamu ukur sudut segi 4 sama yang kamu buat tadi. Berapakah nilai sudutnya? Bila kamu ukur sudutnya, kamu akan dapat di sini 90 darjah. Sini 90 darjah, sini 90 darjah, sini pun 90 darjah. Jadi keseluruhannya kalau kamu tambahkan semuanya 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90, kamu akan dapat 9 ada 4 kali, jadi 360 darjah. Jadi sini jumlah sudut bagi segi 4 ialah 360 darjah. Begitu juga dengan sebelah ni yang gambar yang bentuk seperti layang-layang. Bentuk je seperti layang-layang, tapi dia masih masih bentuk segi 4. Okey, bila diukur, dia ambil protractor, ukur sini sudutnya ialah 75. Manakala sini sudutnya adalah 105. Jadi, kalau sini 105, bertentangan dengan dia juga adalah 105. Ini pun sama. Sekiranya sini 75, bertentangan dengan dia juga adalah 75. Cuba kita kira semuanya. Semua sudut dalam segi 4. Kita tambah ya, 105 darjah tambah 105 darjah tambah 75 darjah tambah 75 darjah. Darjah letak balik. 5 ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Jadi 5 darab 4, 20. Sifar sini 2 atas kepala. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 2, 14. 15, 16. Jadi 6 sini, 1 sini. 1 tambah 1 tambah 1. Jadi 3. Jadi dapat 360 darjah. Jadi kamu tahu segi 4, bentuk segi 4, dia mesti ada 4 sisi. Ni kita panggil sisi. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi, juga ada 4 sudut. 1, 2, 3, 4 sudut. Dan jumlah semua dalam sudut ni adalah 360 darjah. Kalau segi 3 tadi, 180 darjah. Kalau segi 4, 360 darjah. Okey, cuba kamu tengok muka surat 136 pula. Okey, muka surat 136 pun sama. Kamu boleh cuba di rumah, kamu berlatih sendiri buat bentuk segi 4. Kamu tengok tu, A, B, C, D. Soalan A, soalan B, soalan C, soalan D. Okey, ini ada 4 jenis segi 4, bentuk segi 4. Yang pertama ni kamu tengok segi 4 sama ni. Ni sama ni. Setiap sisinya sama panjang. Yang seterusnya lain pula. Seterusnya lain dan bawah sekali pun lain. Jadi sekarang kita nak buktikan betul tak jumlah semua sudut pada bentuk segi 4 adalah 360 darjah. Jadi kamu cubalah buat sendiri kat rumah. Ambil kertas graf, kamu lukis apa-apa bentuk pun, janji dia ada 4 sisi, dia ada 4 sudut dan dia ada 4 bucu. Segi 4, 4 sisi, 4 sudut, ada 4 bucu. Kemudian bila kamu dah lukis tu, dah sambung macam ni yang bawah-bawah ni, kemudian kamu cuba tambah. Tambah betul tak jumlah dia, bila kamu tambah akan dapat 360 darjah. Soalan B pun kamu boleh cuba tengok.